Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 7 akan bincangkan tentang topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Berikut ialah isi kandungan daripada grup kami. Yang pertama, pengenalan. Kedua, evolusi dan penggeloban teknologi. Yang ketiga, konsep hubungan manusia dan teknologi. Yang keempat, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang kelima, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Dan 6, isi semasa di ICT. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berikut ialah pengenalannya. Saya Muhammad Akil Muhammad Zuan, RO 22094. ICT terdiri daripada singkatan daripada Information, Communication dan Teknologi. ICT ini mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1960 dan banyak digunakan dalam sektor menteri, iaitu komputer. Contoh ICT yang terdapat pada zaman sekarang ialah telefon pintar dan juga media sosial. ICT dapat memberikan banyak kesan positif. Contohnya memudahkan urusan kita untuk berhubung dengan keluarga maupun kawan-kawan yang jauh daripada kita. Tetapi dapat juga impak negatif daripada ICT ini. Contohnya data peribadi senang untuk dicuri. Seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian evolusi dan pengglobalan teknologi, saya Abdul Rahman bin Abdul Rashid, nombor metrik RO 22090 akan membentangkannya. Jahit sebelum. Okey, sebelum kita lihat bidang-bidang yang mendapat kesan positif daripada evolusi dan pengglobalan teknologi, saya nak bentang mengenai maksud evolusi dan pengglobalan teknologi itu sendiri. Yang pertama, evolusi ialah perubahan objek atau subjek dari satu keadaan ke keadaan lain dan merupakan hasil daripada proses transformasi secara beransur-ansur. Pada abad ke-20, banyak industri bertumbuh dengan pesat dalam membangunkan sektor elektronik, sektor pengkomputeran dan juga bidang-bidang teknologi yang lain. Evolusi dan penglobalan teknologi ini sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan. Antara bidang yang mendapat manfaat daripada evolusi dan penglobalan teknologi ini ialah bidang pertanian dan makanan, bidang pembinaan, bidang pengangkutan, bidang komunikasi dan bidang kecerdasan buatan. Jadi yang pertama, bidang pertanian dan makanan, manfaat yang berjaya diperolehi ialah industri makanan dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang singkat. Yang kedua, manfaat dari segi bidang pembinaan pula ialah dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan alatan yang lebih baik. Yang ketiga, bidang pengangkutan. Sistem yang sistematik dan mudah diakses dapat memberikan keselesaan kepada penduduk untuk bergerak. Yang keempat, iaitu bidang komunikasi. Manfaatnya ialah dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk berhubung dengan orang lain, terutamanya yang berada jauh daripada kita. Yang kelima, iaitu bidang kecerdasan buatan. Bidang kecerdasan buatan dapat menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa. Jadi seterusnya, ialah evolusi konsep ICT. Konsep dan kaedah yang melibatkan ICT sentiasa berubah hampir setiap hari. Konsep ICT ini meliputi apa-apa produk yang menyimpan, mengambil, memanipulasi, menerima atau menghantar maklumat dalam bentuk digital. Seterusnya, evolusi ICT di Malaysia pada tahun sebelum minta maaf sekali lagi.
Evolusi ICT di Malaysia bermula pada tahun 1983 apabila Dr. Muhammad Awang Lah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet. Pada tahun berikut selepas daripada itu, 1989, setelah beberapa tahun, rangkaian komputer Malaysia iaitu RANCOM telah ditubuhkan, dan seterusnya 2 tahun selepas itu 1991 jaring iaitu singkatan kepada Joint Advanced Integrated Networking dilancarkan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ashraf bin Muhammad, memegang nombor metrik RO22080. So, pada hari ini saya nak terangkan tentang hubungan manusia dengan ICT. Di mana, seperti yang sedia maklum, manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak boleh dipisahkan pada era globalisasi ini. Kita tahu bahawa perkembangan teknologi yang pesat seakan-akan akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktiviti kehidupannya. Jadi, hubungan manusia dan teknologi ini boleh ditemui di setiap aktiviti yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Manusia juga tidak akan pernah lepas dari sebuah teknologi. So, ICT muncul dalam pelbagai bentuk, di mana ia dalam bentuk app seperti Dropbox, TED, Evernote, Bento dan Quick Office. Selain itu, ia juga muncul dalam bentuk social media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok dan Twitter. Seterusnya, ia juga muncul dalam model perniagaan baharu seperti telco rangkaian internet. Seterusnya. Baik, tambahan pula. ICT seringkali dilihat sebagai dua benda iaitu alat dan dia juga beban kepada manusia. Okey, kita pergi ke alat dulu. ICT seringkali dilihat sebagai alat mempercepatkan banyak urusan manusia. Itu satu. Yang kedua, memudahkan beban kerja. Yang ketiga, membantu manusia berkomunikasi. Yang keempat, menghubungkan sesiapa sahaja walaupun di mana kita berada. Yang terakhir pula, ia merupakan pembelajaran aplikasi dan medium bagi membantu pelajar. ICT juga dilihat sebagai beban kepada manusia di mana yang pertama, beban hidup kerana tuntutan kerja. Yang kedua ialah kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baru. Ia juga beban kepada kehidupan seharian kita kerana dikejar pemiutang. Ia juga beban dalam hidup baharu seperti cyberbullying, dan ia juga beban terhadap kesihatan dan mentaliti manusia. Jadi, kini ICT adalah sebahagian dari cara kita di mana saya bagikan kepada tiga iaitu individu, masyarakat dan negara. So, daripada segi individu, ia merupakan cara kita menguruskan kehidupan dan cara bekerja setiap hari. Yang kedua, menguruskan urusan kewangan dan jual beli. Yang ketiga, mencari sumber rujukan dan informasi yang berkaitan. Tambahan pula, dari segi masyarakat, melihat masyarakat menggunakan teknologi, ia juga cara kita meningkatkan persefahaman antara manusia dengan berkomunikasi melalui teknologi yang telah diwujudkan. Yang ketiga, ia juga cara kita melahirkan masyarakat yang progresif. Baik, seterusnya melihat daripada perspektif negara, belakang sikit lagi, perspektif negara, ia juga dapat merupakan cara kita membina kesepaduan nasional, meningkatkan imej negara, menaikkan infrastruktur yang berasaskan teknologi, dan ia merupakan cara kita melahirkan masyarakat yang saling bertoleransi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Adam bin Arman RO22088 akan menerangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Jadi untuk kita menerapkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, kita pula memahami maksud etika dan peradaban itu sendiri. Etika dan peradaban bermaksud perilaku masyarakat yang lebih mementingkan aspek kehalusan budi pekerti dalam penggunaan ICT. Jadi, untuk menerapkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT,
kita perlulah tidak menyentuh isu sensitif seperti isu perkauman, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak menyebarkan berita palsu, tidak menceroboh dan menyebarkan virus, tidak melakukan plagiat dan tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain. Seterusnya, seterusnya adalah peraturan yang perlu diterapkan untuk menghayati etika dan peradaban dalam ICT. Peraturan pertama, kita perlu mengingati bahawa kita berkomunikasi sesama manusia. Oleh itu, jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita di dalam tajian, kita perlulah melaksanakan perkara itu dahulu. Sebagai contoh, kita pula berkata baik dan menghormati orang tersebut. Dengan itu orang tersebut bolehlah menghormati kita. Seterusnya, kita pula ikuti piawai dan kelakuan dalam media sosial seperti yang dilakukan dalam kehidupan sebenar. Yang pertama, menggunakan perkataan yang manis dan elok supaya tidak menimbulkan salah faham, tidak menyebarkan berita palsu untuk menerapkan sikap jujur, berlapang dada dalam menerima pendapat orang lain. Kerana dunia cyber bukan sahaja tempat kita bersukaria dan mencari perkara baru, tapi ia juga tempat untuk kita berkongsi pendapat. Peraturan ketiga, kita pula ketahui di mana kita berada. Hal ini kerana setiap platform yang kita gunakan adalah berbeza daripada satu platform kepada platform yang lain. Sebagai contoh, platform yang kita gunakan adalah WhatsApp dan Instagram. Dua platform itu adalah platform berbeza di mana komuniti juga adalah berbeza. Oleh itu, kita pula memerhati keadaan dan cara mereka berkomunikasi supaya kita tidak melampaui batas dan mengatakan sesuatu yang salah dan boleh menggurus hati mereka. Peraturan keempat dan terakhir adalah kita perlulah menghormati masa orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan perkara buruk pada mereka seperti menghina, mengeji dan mengherdik mereka. Perkara ini bukan sahaja boleh menghabiskan masa orang lain, tetapi ia juga boleh menghabiskan masa kita kerana ianya adalah perkara yang tidak baik untuk dilakukan di dalam media sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Haziq Syami bin Muhammad Asri, RO 22089. ICT, Tapak Pengukuhan Perpaduan Nasional. Apakah takrifannya? Pemantapan Kesepaduan Nasional berpaksikan etika dan peradaban Malaysia mestilah seiring dengan teknologi terkini, khususnya teknologi maklumat dan komunikasi. ICT merupakan tapak digital yang memberi ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi dan membina jaringan sosial serta mampu untuk menyelesaikan beberapa halangan pertemuan manusia di dalam maupun di luar negara. Aplikasi digital seperti WhatsApp, Instagram dan Zoom contohnya telah menjadi latar hidup masyarakat generasi semasa. Secara umumnya, ICT ini perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan sosial di mana masyarakat perlu mendidik diri mereka, keluarga dan juga komuniti mengenai cara menggunakan dan mengurus ICT bagi mengukuhkan lagi kesepaduan sosial masyarakat Malaysia. Tambahan pula, kehadiran pelbagai teknologi maklumat dan komunikasi juga telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, berdagang dan melakukan aktiviti harian. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa masing-masing menjadi pengguna ICT. Oleh itu, ia dapat menyatukan semua rakyat yang berbilang bangsa yang terdapat di negara ini. Melalui ICT juga, masyarakat dapat mengetahui cara kehidupan bangsa lain dengan mudah. Apabila masing-masing sudah kenal budaya bangsa lain, mereka akan lebih berjaga-jaga dalam menjaga sensitiviti masyarakat bangsa lain. Dan secara tidak langsung pengaruh ICT membawa kepada kesepaduan nasional. Tambahan pula, ICT perlulah dipupuk supaya ia menjadi ejen kesepaduan nasional dalam budaya kehidupan moden ini. Kita perlulah mendidik diri, keluarga dan komuniti mengenai cara kita menggunakan dan mengurus ICT bagi mengukuhkan kesepaduan sosial kita. Antara perkara yang perlu dipelajari dan dipupuk bagi mengukuhkan kesepaduan nasional masyarakat Malaysia ialah yang pertama, cara bertutur. Dari sudut pertuturan,
kita mestilah menggunakan bahasa yang formal, jelas dan teratur dalam komunikasi dan interaksi di media sosial. Kita perlulah menjaga tutur bicara bagi memastikan setiap perkataan yang kita lafazkan atau kata-kata yang kita tulis di media sosial itu adalah sesuatu yang baik. Perkara ini perlu dipandang serius kerana di zaman moden yang serba canggih ini, perbuatan menabur fitnah dan mengumpat semakin mudah disebarkan. Yang kedua ialah cara berkongsi. Dari sudut perkongsian, kita mestilah mengambil kira apakah implikasi daripada perkongsian kita di media sosial. Kerana hal ini boleh menjadi ancaman baharu perpaduan. Pengguna media sosial biasanya berkongsi sesuatu perkara di media sosial seperti di Twitter dan di TikTok. Ada sebahagian masyarakat yang berkongsi perkara baik di media sosial seperti menyebarkan aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan bagi mengeratkan lagi hubungan kaum. Tetapi ada juga sebahagian masyarakat yang tidak membuka fikiran sebelum membuka mulut, iaitu dengan menggunakan pendekatan media sosial untuk berkongsi perkara yang tidak baik seperti menyebarkan fitnah, mengecam mana-mana pihak yang telah mendatangkan masalah perpaduan masyarakat. Yang ketiga, cara menonjol diri. Dari sudut menonjol diri, sudah pasti sudut keterampilan iaitu penampilan diri sangat penting. Ia memerlukan kekemasan dan juga keteraturan supaya ia memenuhi tuntutan moral, nilai sejagat dan hukum beragama. Yang keempat ialah cara berdebat. Dalam berdebat ini mestilah berlandaskan fakta dan juga solusi yang jelas agar suasana perdebatan tersebut berlaku secara harmoni dan juga berhemah serta dapat mencapai kata sepakat yang baik. Sekian, saya Muhammad Asri. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulfikri bin Zakaria, RO 22084. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan saudara Syahmi. Yang kelima, cara menasihati. Dari sudut menasihati, kita mestilah menasihati dengan penuh hikmah dan bertata susila supaya hal tersebut memberikan kesan yang positif kepada penerima dan sekaligus penerima boleh menerima nasihat tersebut dengan hati yang terbuka. Yang keenam, cara menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. Dari sudut menghormati orang tua dan menyayangi orang muda, etika hidup menghormati dan menyayangi orang muda sebegini perlu berlaku secara nyata dan maya dengan jelas kebaikannya kerana ia akan menjadi teladan yang baik untuk masyarakat di samping dapat merapatkan hubungan di antara manusia. Antara contoh cara menyayangi orang muda ialah tidak mengherdik atau memaki hamun jika mereka melakukan kesilapan dan menghargai sesuatu perkara yang telah dilaksanakan oleh mereka walaupun kecil. Antara contoh menghormati orang tua juga ialah dengan kita mengubah perilaku dan tindakan terhadap orang tua, iaitu jangan sesekali membuat mereka marah, sedih atau sakit hati kepada kita. Seterusnya, cara menyantuni etnik berbeza. Dari sudut menyantuni etnik berbeza, kita perlulah menjaga sensitiviti sesama manusia, tidak kiralah berbeza warna kulit dan berlainan kaum agama sekalipun. Pastikan tidak terwujudnya ketegangan yang menyusahkan semuanya. Sejujurnya tiada pihak yang akan menang jika sentimen perkauman ditimbulkan, malah hanya akan memburukkan lagi perpaduan masyarakat. Jadi dalam konteks ini sangat penting untuk kita menyantuni etnik yang bukan sahaja berbeza dari sudut adat dan budaya, tetapi juga di Malaysia kita mempunyai kepelbagaian dalam anutan agama. Dan yang terakhir, cara berkongsi gambar. Berkongsi gambar boleh menjadi cara terbaik untuk berhubung dengan orang lain dan berkongsi pengalaman. Tetapi penting untuk mempertimbangkan etika berkongsi gambar. Yang pertama ialah etikanya ialah persetujuan. Penting untuk mendapatkan persetujuan daripada orang dalam gambar tersebut sebelum berkongsinya. Pastikan mereka mengetahui cara gambar itu akan dikongsi dan siapa yang akan dapat melihatnya. Jika seseorang tidak selesa dengan gambar mereka dikongsi, hormatilah kehendak mereka. Selain persetujuan, privasi turut perlu dipertimbangkan. Sama ada gambar yang anda kongsi boleh menceroboh privasi seseorang, dan juga elakkan berkongsi gambar yang menunjukkan
menunjukkan orang ramai dalam situasi berkompromi, data intim atau lokasi sensitif tanpa kebenaran mereka yang jelas. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin Jahid bin Mak Hatta. Nombor ID RO22081 dan saya akan membentangkan tentang isu semasa ICT. Zaman kini ICT ini merupakan satu yang tidak asing lagi digunakan oleh setiap umat manusia. Namun begitu, dalam kemajuan yang dicapai oleh manusia zaman kini, terdapat juga isu-isu semasa yang timbul akibatkan kemajuan ini. Antaranya ialah nombor satu, jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan satu bentuk penipuan secara atas talian. Mereka yang melakukan jenayah dipanggil sebagai scammer. Mereka menipu orang awam dengan pelbagai cara dan ugutan bagi memperdaya mangsa. Selain itu, keciciran ICT. Segelintir rakyat Malaysia tidak mampu mempunyai peranti atau kemudahan ICT yang mengakibatkan mereka menghadapi kekangan dalam beberapa perkara yang melibatkan ICT. Sebagai contoh, mereka yang keciciran dalam teknologi yang baharu, mereka tidak dapat mengakses informasi-informasi yang banyak maupun mereka mempunyai gadget tersebut, mereka tidak dapat mengakses sekiranya tidak mempunyai internet. Selain itu, antara isu semasa yang paling teruk berkenaan ICT adalah serangan cyber. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi telah membawa pelbagai kemudahan dalam pelbagai urusan pada masa kini. Walau bagaimanapun, kemajuan tersebut juga membawa risiko kepada informasi-informasi penting negara. Ini kerana semua informasi yang dimasukkan ke dalam internet boleh diakses oleh orang yang tertentu sekiranya mereka bijak dalam menggunakan sesuatu jenis aplikasi ataupun coding. Mereka antara orang yang boleh melakukan serangan cyber adalah yang kita panggil seorang penggodam. Mereka yang menggodam sistem-sistem untuk mendapatkan informasi ini boleh menggunakan informasi tersebut untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan. Informasi penting negara berkemungkinan akan dijual kepada negara-negara musuh dan berkemungkinan boleh juga menyebabkan peperangan antara dua buah negara. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliana binti Aziz, RO22082. Okey, daripada hasil pembentangan sebentar tadi, kita dapat simpulkan, kita boleh membuat kesimpulan daripada pembentangan tadi bahawa ICT mempengaruhi kesepadan nasional dan merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Hal ini kerana negara kita merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Oleh itu kita perlu hidup dalam keadaan masyarakat itu bersatu padu kerana kemakmuran sesebuah negara bermula daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kesimpulan kedua ialah ICT seperti media sosial disalahgunakan atas kepentingan peribadi, organisasi dan politik. Kita sedar bahawa daripada media sosial kita boleh lihat berlakunya resis antara masyarakat itu disebabkan kesalahfahaman antara sesebuah organisasi, contohnya bila melibatkan politik dan juga kepentingan peribadi yang merosakkan mentaliti perkauman itu sendiri. Yang ketiga ialah menitik beratkan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran berkaitan ICT. Kita perlu faham bahawa ICT ni jika kita salah guna, dia boleh memberi impak yang negatif. So salah satunya dia boleh merosakkan hubungan sesuatu kaum yang boleh berakhir dengan keruntuhan sesebuah negara. Dan yang kesimpulan yang keempat, bertindak secara bijaksana dalam memanfaatkan penggunaan ICT sebagai medium alternatif dalam membina golongan belia yang proaktif dan celik IT. Kita faham bahawa negara kita ni adalah negara yang akan
dikuasai oleh generasi yang akan datang. Jadi kita perlu membina belia kita pada hari ini dengan belia yang proaktif dan celia IT sebab dunia sekarang adalah dunia yang berlandaskan internet. Jadi kesimpulan yang terakhir ialah kefahaman berkaitan etika dalam penggunaan ICT sangat diperlukan agar tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia. Jadi untuk kemakmuran negara kita perlulah menjadi seorang rakyat yang bijak dalam penggunaan ICT. Sekian itu sahaja daripada saya. Berikut tamatlah presentation kami pada hari ini. Terima kasih daripada kumpulan 7.